P46 dan Kepala Pembangunan P46 di bawah Kementerian Sumber Manusia terbuka untuk dibahas. Ya, Ipoh Barat. Ya, terima kasih Dato' Pengerusi. Dato' Pengerusi, saya ingin bahas mengenai item 010, 200, 010-300 dan 010-500. Ada beberapa perkara yang saya ingin bangkitkan. Nombor satu adalah mengenai NTS Arumugham Pillai College, di mana saya nampak kebelakangan ini semasa ia telah diluluskan pada tahun 1999 di Parlimen ini, dia ada peruntukan yang khas setiap tahun, dan saya tengok tahun ini tidak ada nama NTS Arumugham Pillai dinyatakan. Nombor satu. Nombor dua, tidak ada peruntukan khas mengenai untuk penggunaan wang diagihkan untuk college ini. Saya perlu ingatkan kerajaan bahawa pada tahun 1999 kerajaan telah memberi aku janji di Parlimen ini kepada saya bila saya bangkitkan harta warisan masyarakat India yang diambil alih oleh kerajaan, dan kerajaan memberi aku janji bahawa selepas pembinaan kolej tersebut, dua perkara akan berlaku dengan automatiknya, autopilot. Satu adalah ramai di antara pelajar di institut tersebut adalah dari masyarakat India, lebih dari 50% patut dari masyarakat India, dan nombor dua, administrative staff dan sebagainya akan juga dari masyarakat India. Saya nak tanya, apakah keadaan yang terkini mengenai perkara tersebut? Berapa ramai pekerja, berapa ramai belajar sedang mengikut kursus-kursus di sana, dan apakah yang telah dibuat supaya aku janji yang dibuat oleh kerajaan yang di Parlimen ini pada tahun 1999 akan diikuti dan ambil tindakan untuk mengimplementasikan aku janji tersebut. Perkara yang kedua, Dato' Pengerusi, adalah mengenai SOXO. Saya juga nampak dalam pengagihan wang ini tidak nyata apakah peranan, apakah institusi perkursor dalam kementerian ini. Berapa ramai, berapa banyak wang diguna pakai, berapa yang dibelanjakan. Tidak macam there's something hiding. Saya nak tahu berapa pekerja yang telah diberi manfaat pada tahun dulu, dan apakah manfaat-manfaat yang tertentu yang diberi, di antaranya untuk pekerja-pekerja yang cedera semasa bekerja. Saya difahamkan ada ramai di antara pekerja-pekerja juga yang memohon untuk mendapat skim ilat telah ditolak. Saya ada mengingatkan kerajaan bahawa SOXO perkursor ini bukan satu pertubuhan komersial. Itu adalah satu pertubuhan sosial. The priority perlu difikir. Saya lagi ingat semasa Dr. Azman memberi keterangan dalam Public Accounts Committee semasa saya adalah seorang anggota di sana. Perkursor telah mengaku bahawa peranan mereka patut lebih pro worker dan bukan pro employer. Tapi pada kebelakangan ini nampaknya ramai di antara, walaupun telah diberi kebenaran, telah disyorkan oleh doktor-doktor untuk mendapat skim ilat dan skim-skim lain, SOXO tidak puas hati dan merayu. The right to appeal is there. There's no question. Tapi jangan appeal kerana ramai di antara, I can say 100% adalah pekerja-pekerja yang miskin, yang mendapat pendapatan kurang dari 1,500. Why do you make their life impossible? Ramai di antara mereka tak dapat mengambil peguam-peguam. Mereka berjumpa kita, memberitahu bahawa niat dan justifikasi yang digunakan oleh perkursor langsung tidak boleh pakai. Saya harap
kementerian melalui timbalan menteri faham apakah role dan peranan Perkeso di mana adalah untuk pekerja-pekerja, menolong mereka, memberi pertolongan kepada mereka dan jangan menyusahkan mereka. Ramai di antara mereka yang mendapat macam-macam. Ibu Bara, boleh jelas. Ya. Tadi Ibu Bara cakapkan bahawa SOXO perlu jadi lebih sosial. Adakah Ibu Bara setuju bahawa mungkin definasi bencana kerja ini, apa itu bencana kerja, mesti diubah menjadi lebih liberal interpretasinya. Sebab banyak kes ditolak kerana mereka dikatakan bukan bencana kerja. Adakah itu satu langkah untuk menyelesaikannya? Saya setuju pandangan Yang Berhormat Ipoh Timur. Sebenarnya saya lagi ingat Datuk Pengerusi semasa PAC saya ada kata satu di antaranya sehingga sekarang pun tidak dibuat. Ada di mana walaupun seorang pekerja telah bersara, kalau dia bekerja semasa beliau bekerja, ada kemungkinan dia akan dapat kanser dan sebagainya. Macam dia kalau kerja di factory asbestos, patut mengantar surat kepada dia bila dia 60 tahun dan sebagainya, memberi tahu bahawa dia ada hak. Kerana kanser is not instantaneous. Dia mungkin jadi 10 tahun dulu, lepas tu baru it erupts. Mereka perlukan pertolongan. Saya tahu, saya setuju kepada Pak Ipoh Timur. Definisinya perlu diluaskan supaya merangkumi lebih pekerja. Jangan kita ingat Perkeso itu, saya rasa ramai di antara the higher ups in Perkeso beringat itu adalah satu business organization to make money, to save money. No, priority is social. Must go out to help these workers. Itu priority dia. Dan juga saya berterima kasih, saya difahamkan ada kala pejabat dibuka pada hari Sabtu dan hari Ahad. Itu ada satu tindakan yang bagus. Dan saya nak tanya, adakah di semua ibu pejabat SOXO di seluruh negara, macam di Ipoh dan sebagainya, dibuka juga supaya lebih bermakna kepada pekerja-pekerja. Bukan beroperasi semasa mereka bekerja, bukan semasa pekerja bekerja. Bila pekerja senang lepas pukul 5, patut SOXO pejabat itu patut dibuka supaya mereka dapat datang. Kerana ramai di antara mereka tak dapat cuti dan sebagainya. Dan ini adalah satu di antara perkara yang perlu diingat. Lagi satu, Datuk Pengerusi, adalah dalam saya difahamkan ada driver-driver lori yang tidak ada coverage SOXO. Apa yang dibuat oleh kerajaan supaya mereka dapat coverage? Kita tahu ramai di antara mereka telah dikontrakkan, di mana sebenarnya kalau kita tengok terma-terma tersebut, sebenarnya mereka adalah pekerja, tetapi toke-toke mereka mengatakan ini contract for labor dan mengelakkan obligasi SOXO dan EPF. Apa yang dibuat oleh kementerian supaya menolong mereka, kerana pekerja-pekerja don't have the bargaining power. Mereka perlukan pertolongan dari kementerian. Apa yang usaha yang dibuat oleh kementerian. Saya sendiri Datuk Pengerusi ada beberapa kes di mana kes di mahkamah bukan perusahaan, labor, buruh mengambil banyak masa. Saya sendiri ada satu kes, 20 tahun belum habis lagi. Dari mahkamah labor ke mahkamah tinggi ke mahkamah rayuan, balik ke mahkamah tinggi, lepas tu menang balik, pergi ke mahkamah rayuan, sudah menang, duit belum terima. Ya, kelabakan bangun. Ya, Ipoh Barat berkenaan Perkiso ni, kita ada banyak masalah di Sabah. Kerana apabila ada aksiden, Perkiso tidak mau melayan sama sekali. Mereka mengatakan mungkin ada insurans. Apa macam kalau sekiranya pekerja itu tidak ada insurans? Dia sepatutnya di bawah jagaan majikan. Jadi bolehkah kita minta kementerian, asal mereka ini bukan warga asing, ini warga tempatan yang menghadapi masalah aksiden,
Perkiso tak sepatutnya mengambil berat tentang perkara kebajikan mereka. Dan juga di Sabah, pengarah Perkiso Sabah ini daripada Semenanjung. Kenapa tidak ada orang Sabah yang layak? Jadi kita minta supaya orang Sabah yang layak, bagilah dia jawatan pengarah di Kota Kinabalu di Sabah sana. Terima kasih. Ya, boleh Gulong yang habiskan. Tuan Pengerusi, dua hal. Nombor satu mengenai aksiden dan sebagainya. Saya setuju. Ada banyak kes semasa dalam perjalanan ke pejabat, dia pergi makan dan lepas tu dia datang balik tidak coverage, mengelak. The fikiran oleh SOXO must be more flexible. Itu yang saya setuju. Itu nombor satu. Mengenai insurans dan sebagainya, itu bukan soalan mengenai kepada Perkiso. Dia betul ingat the whole idea is to help these workers. Saya setuju. Kenapa orang Sabah tak boleh jadi ketuanya? Kenapa kita ada perlu dari Sabah dan Sarawak dari Semenanjung untuk menjadi ketua eksekutif di sana? Apa sebab? Apa rasionalnya? Atau Pengerusi akhir sekali adalah mengenai mahkamah perusahaan. Saya difahamkan walaupun kita kekurangan beberapa pengerusi, kebelakangan ini dua pengerusi yang betul-betul very aktif. Satu adalah pengerusi Fred Nicholas dari Ipoh telah diberhentikan. Dia adalah satu di antara peguam, sebelum itu peguam, dan sangat arif, sangat efisien. Ramai di antara kita berfikir bahawa dia ada satu layak untuk menjadi hakim di Mahkamah Tinggi. Walhal kebelakangan ini tiba-tiba dia telah diberhenti, dan juga lagi satu mahkamah pengerusi pun telah diberhenti, walaupun ada kekosongan yang tertentu dan ada banyak kes di bawah Section 20, dan saya nak tahu berapakah kes yang sedang tertunggak dengan menteri yang telah dirujuk oleh departmen tersebut yang belum lagi diselesaikan, dan apakah inisiatif baru supaya kes-kes ini akan diselesaikan dan seberapa cepat yang boleh. Akhir sekali, Datuk Pengerusi, lebih kurang 15 tahun dulu, Datuk Pengerusi, kementerian telah memberi tahu kepada saya bahawa satu mahkamah rayuan untuk kes-kes majikan akan disediakan. Sudah 15 tahun, lagi 15 tahun perlukah sebelum satu tindakan diambil? Terima kasih. Ini saja yang nak berbahas untuk kementerian ni.